Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka dalam erti kata sebenar hanya mampu dinikmati oleh Sabah selama 2 minggu. Menjadi salah satu wilayah yang menubuhkan Malaysia. Dari awal lagi dominasi Kuala Lumpur terhadap Sabah sangat ketara. Kuala Lumpur melihat perlunya Sabah dikawal untuk hasil buminya. Gradual control was achieved menerusi maneuvering, pecah dan perintah dengan menganjur crossovers atau lebih dikenali sebagai lompat katak bagi menyenangkan agenda Kuala Lumpur. Sangat memualkan bila mana alasan standard yang sering diberi untuk menghalalkan lompatan ini adalah demi kemajuan rakyat dan negeri Sabah. Damn, today Sabah is languishing among the least developed region in Malaysia. Of course, Kuala Lumpur, now Putrajaya, is not remorseful of how badly Sabah is treated. Tun Mustafa was sidelined, Pairin brought down by crossovers, and so was Syafi'i. Apabila Singapura terkeluar daripada Malaysia, Tun Fuad Stevens meminta dikaji semula perjanjian Malaysia, menyebabkan beliau telah tersingkir secara halus dari jawatannya. Tun Mustafa menggantikan Tun Fuad juga tidak mampu bertahan lama dengan keengganan beliau berunding soal petroleum. Tun Mustafa disingkir secara sinikal menerusi Parti Berjaya. Yang sedihnya didokong oleh rakan-rakan Sabahan. Berjaya pun hanya bertahan 2 penggal kemudian tewas kepada PBS. Di sinilah titik mula keteruncatan pembangunan di Sabah. Hingga ke hari ini, Sabahan masih dianjur bersabung sesama sendiri. Bilakah kita Sabahan dapat berfikir dan terjemahkan kesatuan etnik dan budaya yang kita banggakan sebagai bargaining power untuk kebaikan dan kebajikan Sabahan? Diorang kasih ketawa kita ini. Bangunlah. Datuk Yang di-Pertua, apa yang mendorong kepada lompat parti? Kerana ada ganjaran daripada si penganjur. Yang pastinya yang mendapat lonjakan hanya yang melompat. Yang mendapat keuntungan hanyalah pihak yang dibeli. Begitu sajakah harga kita? Datuk Yang di-Pertua, pindaan kepada artikel 10 ini tidak mencerminkan keseriusan kerajaan untuk melaksanakan anti lompat parti. Saya selaku ahli Parlimen Kota Belud, warisan mahukan anti lompat parti ini dilaksanakan. Pindaan perlembagaan perlu jelas dan lengkap. Kenapa kita tidak once and for all menyelesaikan masalah ini dengan memasukkan definisi lompat parti di dalam perlembagaan? Kita perlu utamakan pindaan perlembagaan kerana ianya sukar untuk diubah maupun ditukar dengan sewenang-wenangnya berbanding mewujudkan sebuah perundangan baru yang boleh diubah mengikut kehendak parti pemerintah dengan hanya sokongan simple majority. Pindaan artikel 10 harus bersekali dengan draft anti-hop, harus dilampir bersama, mesti bentang dengan syarat pindaan perlembagaan berkaitan patut dibuat dalam perlembagaan. Hari ini saya kira seolah-olah kita sign blank check. Kenapa kita tidak kerja seterus, bersungguh-sungguh, sepenuhnya? Jangan kerja sekerat-sekerat. Jangan jadikan lompat parti ini dianggap perkara biasa. Wakil rakyat harus punya moral dan integriti yang tinggi sesuai dengan lafaz sumpah yang kita angkat di Dewan Yang Mulia ini. Datuk Yang di-Pertua, saya mencadangkan dalam anti lompat parti nanti bukan saja yang melompat itu dihukum tetapi juga penganjur. Even the sitting Prime Minister diguling dengan kaedah lompatan. Kalau betul ada keperluan, buatlah dengan proses yang betul. Seperti undi tidak percaya. Jangan anjur lompat-lompat. Itu diated. My fellow MPs, Malaysia sedang menjunam ke arah sebuah negara yang gagal. Tanggungjawab kita semua ahli-ahli parlimen baik dari Borneo dan Tanah Melayu untuk membaik pulih keadaan ini. Tamak haloba kita harus singkir jauh-jauh. Let's all of us stand to steer this nation of great potential to the promise it once had. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Belud.